Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Selamat datang ke sekolah. Hari ini kita adalah hari pertama kan, kita belajar kan. Okey. Ustazah harap awak semua dalam keadaan yang sihat dan semuanya bergembira untuk dan bersemangat untuk mengikuti kelas pada hari ini. Okey. Ustazah tahu kelas Ustazah ada kelas yang pertama untuk awak pada tahun 2021 ni. Tapi jangan risau, kita santai-santai je. Kita buat sikit je hari ni. Okey. Jangan sebab apa, nanti hari akan datang nanti kita akan buat lebih banyak lagi. Okey. Okey, tajuk pertama yang kita akan belajar pada hari ini adalah dalam bahagian tilawah Al-Quran. Bahagian Al-Quran iaitu surah Al-An'am. Pelajaran yang pertama sekali. Okey, awak boleh rujuk buku teks pada muka surat 2 hingga 6 iaitu surah Al-An'am ayat ke-162 hingga ke-163. Okey, Ustazah teruskan ya. Okey, objektif pembelajaran. Hari ini di akhir pembelajaran pada hari ini murid dapat pertama sekali murid dapat membaca ayat 162 dan 163 surah Al-An'am ini dengan betul, lancar dan bertajwid secara individu. Okey, yang kedua, menyatakan sekurang-kurangnya 2 isi penting yang terdapat dalam intisari ayat dengan betul dan jelas. Okey, sekurang-kurangnya 2 awak kena dapat hari ni. Okey, yang ketiga, awak perlu ataupun awak mestilah dapat menghafaz ayat 162 dan 163 surah Al-An'am ini dengan betul, lancar serta bertajwid secara individu. Okey, ini tiga objektif yang awak perlu capai pada hari ini. Okey, apa yang kita akan buat hari ni? Okey, kita ada 3 agenda ataupun 3 perkara yang kita akan buat pada hari ini, iaitu yang pertama sekali, bacaan ayat 162 hingga 163. Okey, yang kedua, kita akan tengok pada intisari ayat iaitu isi-isi penting. Yang ketiga, kita akan rujuk kepada latihan. Okey. Yang pertama sekali, bacaan ayat. Okey, Ustazah akan bawa awak untuk dengar macam mana contoh bacaan surah Al-An'am ayat ke-162 hingga ke-163. Okey, sama-sama kita dengar. Jom. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Okey, Alhamdulillah dah selesai kita dengar ya 2 ayat tersebut. Pendek je kan? Senang. Okey. Tadi awak dah dengar, okey, Ustazah nak ulang kali kedua, okey, supaya awak boleh kali kedua ni awak kena menghayati betul-betul, dengar betul-betul dan Ustazah nak awak cuba ikut. Okey, cuba ikut bacaan tersebut. Okey. Ready? Go. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Okey, Alhamdulillah. Jangan risau kalau awak masih lagi tak dapat baca dengan elok, dengan lancar, jangan risau. Okey, awak ada masa lagi. Ustazah akan tolong. Okey, sekiranya ada yang mempunyai masalah apa-apa, boleh PM Ustazah. Okey. Okey, itu adalah contoh bacaan daripada Ustaz ayat 162 hingga ke 163 daripada surah Al-An'am. Okey, itu adalah tajuk kita pada hari ini, ayat tersebut. Okey, jomlah kita sama-sama tengok apa yang dimaksudkan dengan ayat tersebut. Okey, kita pergi kepada maksud ayat. Okey, maksud ayat 162.
Katakanlah sesungguhnya solatku dan ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Okey. Jadi dalam ayat ini, ayat 162 ini, okey, kita cakap apa yang kita sebutkan adalah tentang apa yang dimaksudkan adalah tentang solatku, ibadatku, hidup dan mati kita hanyalah untuk Allah. Isi dia adalah tentang hanyalah untuk Allah. Okey, kita buat apa-apa sahaja, okey, hanyalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi 163 pula, tiadalah sekutu baginya. Maksudnya tiada yang sama dengan Allah, tiada yang mempunyai kuasa yang sama dengan Allah. Hanya Allah sahaja yang maha berkuasa. Okey, tiada sekutu baginya, dan dengan demikian sahaja aku diperintahkan dan aku ialah orang Islam yang awal pertama yang berserah diri kepada Allah Subhanahu Taala. Okey, jadi bila kita orang Islam, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu Taala. Maksudnya kita buat sahaja apa sahaja yang Allah suruh kita buat. Okey, sebab apa? Kita adalah hamba, kita adalah makhluk kepada Allah SWT yang maha berkuasa, yang mentadbir sekalian alam. Okey, yang kedua, perkara kedua kita akan tengok adalah intisari ayat. Apa yang terdapat, kita akan rungkaikan apa yang terdapat dalam dua ayat tersebut. Okey, yang pertama sekali solat. Okey, menceritakan tentang solat. Solat ialah tonggak kepada segala amalan. Bila kita buat solat, bila kita tak buat solat, okey, kita tak solat, okey, jadi hilanglah semuanya. Kenapa? Sebab solat adalah perkara penting, benda yang paling penting, benda perkara pertama yang Allah akan tanya adalah tentang solat kita. Okey. Yang kedua, syariat Nabi Muhammad SAW. Segala ibadat yang kita lakukan mestilah ikut syariat, mestilah ikut cara Nabi Muhammad SAW. Bila awak buat solat ke, awak puasa ke, mesti ikut apa yang Nabi Muhammad buat. Maksudnya kita buat ikut cara Nabi. Okey. Yang ketiga, perintah Allah SWT dan Rasul. Okey, kita laksanakan, buat perintah Allah ni dengan Rasul ni sebab apa? Supaya hidup kita, dunia dan akhirat kita bahagia. Okey. Dan bila kita buat ibadat, kita perlulah ikhlas. Okey, keikhlasan itu perlu supaya apa sahaja kita buat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan kita hendaklah menjauhi syirik. Okey, yang apa maksud syirik? Iaitu perkara-perkara yang mana kita menyamakan, kita anggap perkara-perkara itu sama kuasa dia dengan Allah SWT. Okey, jadi kita kena jauhi perkara macam tu. Contohnya pergi jumpa bomoh dan sebagainya. Bagi apa? Kita percaya bomoh itu boleh berkuasa sama macam Allah SWT. Okey, boleh ubah sesuatu dan sebagainya lah. Okey, jadi kita kena jauhi syirik sebab perkara itu dilarang oleh Allah SWT. Okey, dan yang terakhir sekali, hanya kepada Allah lah kita berserah. Jadi apa saja urusan kita berserah kepada Allah, kita tawakal kepada Allah. Okey, kerana apa? Kita yakin dengan kuasa Allah SWT. Okey, hadis ni dia menceritakan, okey, ini doa iftitah. Siapa pernah tengok ataupun dengar doa iftitah ni, ataupun siapa pernah baca doa iftitah ni, dia akan teringatlah bila dengar ayat tadi. Okey, saya akan ceritakan awak tentang kenapa doa iftitah ni bagus, kenapa doa iftitah ni jadi sunat. Okey, kat sini kita tengok. Okey, saya kongsikan satu hadis tentang doa iftitah. Kalau awak tengok dekat sini, okey, maksud daripada hadis ni, ketika kami solat, okey, bersama daripada Ibnu Umar ni, ketika kami solat bersama dengan Rasulullah SAW, dia kata tiba-tiba ada seseorang yang mengucapkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Okey, dan seterusnya lah. Dia baca doa iftitah tu lah. Okey, maha besar Allah dan segala puji bagi Allah, pujian yang baik dan maha suci Allah. Okey, pada waktu pagi dan petang. Ini yang apa yang disebut maksud daripada doa iftitah tersebut lah. Okey, kemudian Rasulullah SAW dia bertanya, siapa yang mengucapkan kalimah tadi? Salah seorang daripada sahabat baginda menjawab, saya wahai Rasulullah. Okey, dia mengaku. Lepas beliau bersabda, Nabi Muhammad bersabda, sungguh aku sangat kagum dengan ucapan tadi. Dia kata, sebab apa? Sebab pintu-pintu langit dibuka kerana kalimah itu. Disebabkan sahabat baginda mengucapkan kalimah tersebut, pintu-pintu langit terbuka. Okey, jadi kata Ibnu Umar,
Okey, orang yang meriwayatkan hadis ni cakap, maka aku tidak pernah meninggalkannya semenjak aku mendengar Rasulullah SAW mengucapkan perkara itu. Jadi sejak daripada situ, Ibnu Umar ni juga dia mengamalkan doa tersebut. Jadi bagus untuk awak amalkan doa tersebut sebab Nabi Muhammad sendiri yang cakap apabila doa tersebut dibaca, pintu langit dibuka. Nampak tak bagusnya doa tersebut. Okey. Jadi awak boleh amalkan dalam bacaan dalam solat. Okey. Okey, latihan. Untuk latihan, awak kena rujuk link yang saya beri bersama dengan video ini. Okey. Terima kasih. Kalau awak ada apa-apa saja yang awak nak tanya, boleh tanya. Okey. Kalau ada apa-apa yang tak faham, boleh tanya, boleh rujuk kepada Ustazah. Terima kasih Ustazah ucapkan kerana sanggup mendengar dan selamat kembali ke sekolah. Assalamualaikum.